Di setiap tempat pasti mempunyai landmark yang sendiri. Kalau di Kuching, kita ada Tugu Kuching. Yang tersegam indah berdiri di sana. Lebih indah, lebih best lagi. Dekat Kuching banyak champion. Mau tahu siapa champion kita? Sekolahnya champion. Bersama dengan kami Fatah Bol dalam Sekolah Kami Nang Champion. Bangkitlah bersama, jangan putus asa, melangkah ke depan, kejar cita-citamu. Bangkitlah bersama, jangan putus asa, melangkah ke depan, kejar cita-citamu. Champion. Guys, nampak gayanya kita dah sampai di sebuah sekolah yang pernah menyertai pertandingan di China dalam pertandingan robotik, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Arang. Jadi jom kita jumpa champion dia. Okey guys, macam biasa sebelum kita nak jumpa champion-champion kita, kita mesti jumpa cikgu-cikgunya yang banyak melahirkan champion-champion di SMK Jalan Arang. Jadi, bilik guru ada, apa kata? Kita masuk. Jadi hari ini kita bersama dengan tulang belakang penggerak kejayaan SMK Jalan Arang ini dalam bidang robotik, iaitu Cikgu Wong dan Cikgu Lee. Okey, baik. Dari mana datangnya sejarah berkecimpung dalam bidang robotik ni? Mula-mula kami memulakan kelab ini pada tahun 2010 lah. Masa itu saya baru posting ke sekolah ini 3 tahun macam tu. Jadi lepas tu saya terus mengambil alih kelab robotik. Dari situlah kami memulakan kelab robotik SMK Jalan Arang. Tapi kenapa bidang robotik yang menjadi arena jualan untuk menaikkan nama SMK Jalan Arang? Pada pendapat saya, jadi robotik ini memang semakin popular dan semakin penting lah di dunia sekarang. Jadi pada pendapat saya, kalau saya dapat melatih ataupun menjadikan anak murid saya lebih awal mencobakan diri dalam bidang robotik ini adalah satu macam permulaan yang lebih baik untuk mereka lah. Jadi saya menjadikan kelab robotik ini sebagai permulaan untuk pelajar-pelajar di SMK Jalan Arang ini. Oh, betul tu, saya bersetuju. Sebab kalau kita lihat dunia realiti ni, robotik amat popular dalam industri perindustrian, pertanian, tapi agak kurang dalam pendedahan pendidikan. Jadi satu inisiatif yang baik. Baik. Tapi bagaimana cikgu SMK Jalan Arang menjadi pendorong agar pelajar-pelajar SMK Jalan Arang lebih berminat ke arah robotik ini? Biasanya kalau ada sesuatu pertandingan dia di-post dekat online ataupun diberi daripada JPN ataupun PPD,
kami akan cuba download dan cuba fahami apa jenis pertandingan robotik itu. Lepas tu kami akan cuba jelaskan dengan pelajar supaya mereka faham apakah misi yang mereka perlu selesaikan bagi pertandingan tersebut. Lepas tu jika pelajar berminat, jadi kami akan buat macam satu kumpulan kecil. Kami akan mula dengan kumpulan kecil, buat perbincangan dulu. Lepas tu kalau rasanya pelajar itu boleh yakin dapat mengikuti pertandingan itu, jadi kami akan tolong hantar buat pendaftaran bagi pertandingan tersebut. Baik, jika diberi peluang lah, apa antara penambahbaikan yang ingin dilakukan untuk menjadikan bidang robotik ini lagi champion dalam SMK Jalan Arang ni? Jadi itu sebagai cabaran lah. Cabaran yang kami hadapi sekarang ialah itu dari segi peruntukan kewangan. Jadi masa pertandingan itu biasanya kita perlu sumber kewangan yang lebih lah untuk membeli peralatan robotik ini. Jadi sokongan dari pihak sekolah, pengurusan memang selalunya membantu kami lah. Ya, PIBG pun selalu menghulurkan bantuan kewangan kepada kami lah. Ya. Harapan kami lah, kami ada satu bilik yang khas untuk kelab robotik. Tidak seperti hari ini kita kena cari tempat yang lain kan. Kongsi bilik dengan bilik komputer. Okey. Baik. Selain daripada harapan, apa antara orang cakap perancangan masa hadapan dalam bidang robotik ni untuk SMK Jalan Arang? Saya rasa yang penting kita mesti ada pelapis, kita mesti melatih pelapis. Dan pelapis biasanya dia datang dari sekolah rendah. So jika ada pelajar sekolah rendah yang minat robotik, jika mereka tahu SMK Jalan Arang begitu aktif dalam robotik, jadi mereka akan memohon masuk ke sekolah SMK Jalan Arang. Lepas tu dari situ kami akan ada semakin ramai pelapis. Jadi kelab robotik ini macam kejayaan ini akan dapat diteruskan. Okey, baik. Cik Wong ada menyatakan tadi mengenai masalah peruntukan. Jadi itu sebagai satu cabaran yang amat besar. Tapi selain daripada itu, apa antara cabaran-cabaran yang lain dalam persediaan untuk bertanding di peringkat antarabangsa ini? Pastinya 2019 itu satu persediaan yang cukup orang cakap susah lah. Cabaran yang paling penting adalah dari segi pembahagian masa, terutamanya di kalangan pelajar lah. Sebab pada tahun itu saya masih ingat dua pelajar yang dapat champion itu mereka perlu menduduki SPM pada tahun yang sama. Jadi saya masih ingat masa itu hari ini habis SPM, malam esok kami terbang ke China sudah. Jadi itulah dari segi pembahagian masa mereka itu memang satu cabaran yang besar lah. Itu satu kejayaan yang harus kita banggakan. Nama Sarawak gah di mata dunia, nama Malaysia juga gah di mata dunia. Terima kasih Cikgu Wong dan Cikgu Lee kerana anda banyak melahirkan champion di sekolah SMK Jalan Arang. Okey, tadi kita dah jumpa dengan cikgu-cikgu yang banyak melahirkan champion di SMK Jalan Arang tu. Apa kata kini tu kita jumpa dengan championnya benar-benar SMK Jalan Arang. Jadi jom. Untuk menggapai impian sesebuah kejayaan itu pastinya perlukan ada champion, iaitu kalangan pelajar kita untuk merealisasikan kejayaan ini. Dan hari ini kita bersama dengan champion-champion kita. Kita ada adik Eunice dan adik Declan. Okey, mungkin adik Eunice boleh ceritakan sedikit kepada penonton sebab apa SMK Jalan Arang best?
Dari segi pemandangan, SMK Jalan Arang pemandangan sangat cantik sebab kompaun sekolah kita besar dan dari segi cikgu juga, kami juga ada cikgu yang baik hati, yang mesra dan juga cikgu yang berdikari lah. Dari segi kawan macam mana? Dari segi kawan, memang betul lah kami ada banyak kaum lah. Dari China tu. China, India, lepas tu Bumi Putra. So, kami kawan-kawan saja boleh berborak sama-sama, pergi kantin sama-sama. Baik. Jadi, sejak bila minat dalam bidang robotik? Declan, sejak bila? Sejak sejak robotik ni diintroduce oleh kawan saya Felix. Dia tahu saya tentang pertandingan seperti MacX yang pada tahun 2019. So saya menyertailah ikut dia, jadi teammate dengan dia. So learn from him also, from programming to coding. I gain more experience and I also learn that teamwork is very important to make our dream come true. Alright. Okay. Kalau Yunis pula, sejak bila? Boleh dikatakan saya berminat dalam bidang robotik sejak tingkatan 3 lah. Okay. Sebab kawan-kawan lain yang telah berada dalam kelab robotik, mereka introducekan saya kepada kelab robotik ni. So saya pun berminat lah dalam bidang robotik. Best tak bidang robotik? Best. Best. Macam tak best je. Best kan? Best. Best. Sebab kalau penonton nak tahu pencapaian yang terbaik SMK Jalan Arang pernah menggapai adalah memenangi anugerah juara di China, iaitu dalam pertandingan Robotic International Competition MacX itu. Dan okey, baik, sibuk, okey, orang cakap aktif dalam bidang curriculum, tapi itu bukan satu alasan untuk tidak meraih kejayaan dalam bidang akademik. Jadi macam ni Yunis dengan Declan menyeimbangkan dari segi akademik dengan co-curriculum. Dari pandangan saya rasa kita perlu ada disiplin lah, tahap disiplin yang tinggi, kena pandai urus masa lah. Pentingkan dahulu akademik, baru co-curriculum. Kita kan ada knowledge dari akademik ni untuk bantu kita dalam bidang robotik ni. Kalau tak ada pun macam mana nak mau pergi Jauh-jauh kan? Jauh-jauh. Betul. Kau Declan? Bagi saya, kalau masa belajar juga, kalau nak belajar robotik ni mestilah fokus juga, macam tu. Jadi apa antara cabaran-cabaran, halangan-halangan dalam persediaan untuk pertandingan robotik ni? Sebab saya dengar robotik bukan senang, susah. Jadi apa cabaran dia? So, antara cabarannya ialah kita kena belajar sendiri, macam belajar coding, mengatur caraan guna komputer tu, semua kita kena belajar sendiri. So, kena pakai YouTube ke apa. Dan selain tu juga kita ada terlibat dalam satu pertandingan peringkat antarabangsa, dan persediaan ni berlaku semasa musim pandemik COVID-19. So itu jugalah salah satu cabaran. Kita tak boleh berjumpa untuk berbincang lah untuk persediaan. So kami pun agak sukar lah. Kami guna macam Google Meet untuk berjumpa dan buat persediaan lah. Dan menariknya sekali, fakta menarik mengenai pelajar SMK Jalan Arang yang menyertai pertandingan-pertandingan robotik ni, mereka belajar sendiri melalui social media yang ada dekat pelbagai platform zaman sekarang ni. Orang cakap petik jadi. Budak sekolah boleh belajar programming, self learning. Ni buat champion. Okey. Apa harapan, antara harapan untuk menjadikan SMK Jalan Arang lagi champion? Saya berharap yang
pelajar-pelajar yang sekarang berada dalam kelab robotik, yang junior-junior, belajarlah dari senior-senior kami orang, cuba dapatkan ilmu lagi dari YouTube ke apa, ataupun cuba carikan kita lah supaya dapat meneruskan legasi kami di sekolah ini. Dan yalah, saya pun nak diorang berdisiplinkan diri lah. Itu dia antara harapan pelajar-pelajar yang champion di SMK Jalan Arang. Kita orang champion. Cakap sikit dekat kamera. Nak cakap kena nang champion. Nang champion. Okey, tadi kita dah jumpa dengan cikgunya, championnya. Kini tu kita nak nangga demonstrasi projek yang pernah dimenangi di China dalam pertandingan robotik. Jadi, let's go. Okey guys, kini tu kita nak tengok demonstrasi projek yang pernah melakar sejarah mengharumkan nama negara kita di China dalam pertandingan MakeX International Robotic Competition bersama dengan champion kita hari tu, Dennis dengan Clement. Jadi, apa langkah pertama kita perlu buat? Okey, jadi hai, nama saya Dennis dan dia ialah partner saya, Clement. Jadi sebelum pasang, kami akan memilih komponen yang sesuai dalam pertandingan MakeX. Dan komponen yang kami memilih ialah roller, RGB lines follower sensor, LED panel dan ultrasonic sensor. Okey. Ini ialah otak M-board. Dia macam CPU, dia do every movement. It decide to do every movement like the brand of M-board. Kira dia macam menggerakkan lah. Yes. First, we must connect the motor to the M-core. Okey. Nama otak dia ialah M-core. Nama otak dia M-Core. Jadi ini adalah kabel connect into sensor kepada otak dia. Ini LED panel untuk show dia punya variable. Dia juga mesti pasang ni kabel. Jadi ini part komponen 3D untuk misi manual. Nanti kami akan demonstrate macam mana kami guna ini dalam misi manual. Okey. Jadi inilah M-board yang kami akan guna dalam MakeX competition. Jadi ni langkah pertama lah. Baru siap langkah pertama. Ada langkah yang kedua. Ya, langkah kedua kami code. Oh, code programming. Yes. Pengaturcaraan. Okey, lepas langkah pertama kita akan pergi ke langkah kedua. Langkah pertama dah siap, kita pergi next step. Okey, langkah pertama dah siap. Badan robot tu. Jadi, Clement, apa next step? Next step ialah pengaturcaraan.
kita gunakan bahasa pengaturcaraan MacBlock yang specifically design bagi M-Board ini. M-Board ini boleh buat banyak-banyak hal, banyak perkara seperti bergerak sini sana, tengok mana-mana, follow line itu. So, kita perlu menggunakan power pengaturcaraan ini untuk give it life. So, after we drag all this thing, selepas kita buat mengaturcarakan semua ini, kita boleh connect dia kepada komputer dan masukkan semua program ini ke dalam M-Board ini supaya dia boleh jalan. Berapa hari pola coding tu? Berapa hari masukkan coding, buat coding? Oh, kerana mungkin ada bug, bulan-bulan boleh. Berbulan. Guys. Tapi itu semasa akademik lah, perlu belajar juga coding, so jadi split lah. Kalau memang fokus kepada programming mungkin beberapa minggu boleh lah. Okey. Susah saya nak ungkapkan betapa susahnya, tapi this is the second step. Kita nak pergi step yang terakhir. Penghasilannya macam ni, body robot tu boleh bergerak melalui coding yang telah dimasukkan di dalam badannya. Coding tu kiranya macam umpama nyawa lah. Mun set coding tu, robot tu si boleh bergerak. Jadi, jom kita pergi tengok hasil projek ni. Okey guys, kita dah dalam arena perlawanan robotik. Wah, dipuja. Okey, kita ada 2 blok sebenarnya, auto dengan manual. Tapi kita nak nanggar macam ni, lepas 2 step tadi dimasuk rohnya, nyawa-nyawa programmingnya, kita nak tengok macam ni robot tu bergerak. Auto dah, kita nak beralih ke manual. Okey, manual ni best sikit. Ni macam lesen kereta lah. Lesen kereta ada auto, ada manual. Tapi kebanyakan orang ambil manual. Jadi, macam game je tu, macam best je. You guys champion, right? Yeah. 1, 2, 3. Champion! Yeah. Tersenyumlah kau, jangan menyerah. Tetap jalani semua. Walaupun jatuh, bukannya tewas. Genggam tegusan juara. Tidak ku lemah, tidak ku kuat. Okey cikgu, SMK Jalan Arang memang terbukti dari segi akademik dan co-curriculumnya mantap. Jadi apa aspirasi, harapan cikgu untuk menjadikan SMK Jalan Arang lebih champion? Kita sudah sampai ke kemuncak since 2019, sehingga sekarang. Cikgu-cikgu kita very committed and our student memang berbakat tinggi. Mereka ni very independent. Cuba berusaha untuk mendapatkan ilmu kemahiran. Dan kita akan cubalah sentiasa galakkan murid kita ni terlibat dalam pelbagai pertandingan. Gunakan pelbagai medium untuk mengasah bakat-bakat murid kita. Itu bukan satu alasan untuk kita berjaya. Kalau nak berjaya, kena ada usaha.
Kalau nak ada usaha, kena ada panduan. Okey, disebabkan SMK Jalan Arang memang terbukti champion, jadi jeng guys. Kita ada cunduh hati sedikit. Cikgu, sekolah kita 6 champion. Sekolah kami 6 champion.